Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasan rancangan pengajaran harian, saya Muhammad Zahid bin Adnan, P142285. Saya memilih untuk pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5, Sajak Sejarah Rindu. Elemen merentas kurikulum EMK, yang pertama kreativiti dan yang kedua adalah inovasi. Kriteria kejayaan: murid mendeklamasi sajak dengan nada dan intonasi yang betul. Murid dapat menghuraikan tema, persoalan dan bentuk sajak secara berpasangan. Murid dapat menjawab 3 soalan pemahaman dengan tepat. Bahan bantu mengajar, video sajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman bin Nizam, bernombor matrik P141470, ingin membentangkan rancangan pengajian harian RPH bagi subjek Bahasa Melayu tahun 5. Jadi saya telah memfokuskan kemahiran membaca sintaksis dengan bertemakan sains, teknologi dan inovasi, dan bertajuk Master Teknologi daripada buku Bahasa Melayu tahun 5. Jadi, elemen merentas kurikulum saya telah memfokuskan kepada aspek nilai murni, mana murid akan lebih berfokus dan menggunakan kemahiran komunikasi bagi pengajian pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk langkah pengajaran, saya telah membahagikan masa secara 30 minit dengan menggunakan bahan bantu mengajar seperti buku, bahan edaran gambar bercetak, drawing dan marker. Jadi untuk set redaksi, saya menggunakan gambar dari slide dan memaparkan alat teknologi terkini untuk melakukan perbincangan bersama murid. Jadi langkah seterusnya, saya menggunakan buku teks dan meminta pelajar membaca grafik daripada buku teks, menggunakan sebutan dan intonasi sesuai. Seterusnya saya menjana idea, di mana saya menggunakan isi dalam buku untuk dikupas berdasarkan sumber dalam buku teks. Seterusnya saya akan memanggil pelajar untuk bercerita di hadapan kelas dengan menyimak sebutan informasi yang gaya sesuai, dan penutup saya akan bersoal jawab dengan murid mengenai isi yang diberikan berdasarkan buku teks. Jadi untuk kesimpulannya, pelajar akan mempunyai idea untuk merangka ayat dalam Bahasa Melayu berpandukan buku teks dan gambar alat teknologi terkini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najah Ilmi binti Muhammad Rasdi, nombor matrik P143350. Pada tugasan rancangan pengajaran harian RPH ini, saya memilih subjek sains tahun 3. Untuk RPH ini, saya memilih topik manusia, subtopik 3.2 kelas makanan. Objektif RPH ini, yang pertama, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 contoh makanan dalam setiap kelas makanan. Yang kedua, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 4 kepentingan makanan mengikut kelas makanan pada tubuh manusia. Yang ketiga ialah murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 contoh-contoh makanan seimbang mengikut piramid makanan Malaysia. Elemen merentas kurikulum yang dipilih ialah yang pertama, nilai murni, yang kedua, kreativiti dan inovasi. Pada nilai murni, murid dapat mengetahui kebaikan
setiap makanan dan dapat menjaga kesihatan serta mengelakkan diri dari mengambil makanan yang berproses tinggi, contoh sausage, nugget, Maggi dan sebagainya. Dengan ini, murid dapat mencegah diri dari penyakit dan dapat kebaikan dengan mengamalkan makanan yang seimbang, iaitu murid dapat menumpukan perhatian sepenuhnya dalam kelas. Yang kedua iaitu kreativiti dan inovasi. Murid dapat menentukan amalan pengambilan makanan seharian mereka secara sihat. Yang kedua iaitu inovasi. Murid dapat menginovasikan menu harian mereka dan menjadikan satu hidangan yang berkhasiat. Langkah pengajaran iaitu yang pertama, set induksi selama 5 minit. Murid akan melihat satu tayangan video yang disediakan oleh guru tentang piramid makanan. Yang kedua iaitu langkah 1, selama 10 minit murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dan mengelaskan contoh-contoh makanan mengikut kelas makanan. Yang kedua, langkah 3, langkah 2 iaitu selama 5 minit murid berbincang bersama ahli kumpulan berkenaan dengan tajuk kelas makanan. Dan di sini murid dapat mengenal pasti contoh-contoh dan 7 kelas makanan yang terdiri daripada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, pelawas dan air. Langkah 3 iaitu selama 5 minit murid akan membentangkan hasil daripada perbincangan kumpulan masing-masing dengan ringkas, dan murid bersoal jawab dengan ahli kumpulan sambil dipantau oleh guru. Penutup, murid dipilih secara rawak oleh guru untuk membuat kesimpulan ringkas berkenaan tajuk. Kesimpulan, murid mencapai kejayaan lebih 90%, dapat menyatakan contoh makanan mengikut kelas makanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursuhada binti Abdullah, nombor pelajar P142298. Untuk rancangan pengajaran harian, saya telah memilih subjek matematik tahun 2 untuk nombor dan operasi bagi wang kertas dan duit shilling. Kita dapat lihat pengetahuan sedia ada murid berkaitan tajuk ini ialah murid sudah mengenal dan biasa melihat wang kertas dan duit shilling dalam kehidupan seharian. Di sini terdapat 3 elemen merentas kurikulum. Yang pertama adalah keusahawanan, yang kedua pendidikan kewangan dan yang ketiga adalah komunikasi. Bagi langkah pengajaran harian yang diambil oleh guru untuk subjek matematik ialah selama 30 minit. Untuk yang pertama, set induksi digunakan selama 5 minit, iaitu pengenalan guru mengenai topik ini kepada murid melalui kaedah soal jawab. Guru akan menunjukkan contoh wang kertas dan duit shilling kepada pelajar. Hasil dari sesi soal jawab bersama murid, guru mengaitkan isi pembincangan dengan topik yang akan dipelajari. Seterusnya, 5 minit diperuntukkan di langkah pertama. Guru akan menerangkan dengan lebih jelas wang kertas dan duit shilling dengan menunjukkan contoh wang melalui nilai bahan bantu mengajar. Guru akan menyatakan perbezaan warna wang kertas kepada murid. Seterusnya, langkah 3 diperuntukkan selama 5 minit, iaitu guru melakukan aktiviti yang memerlukan murid menulis jawapan di lembaran kerja. Guru telah memberikan kumpulan dan murid telah berbincang sesama mereka. Murid perlu menyatakan nilai wan yang digunakan di lembaran kerja. Guru akan memanggil wakil untuk memberikan jawapan. Langkah ketiga digunakan selama 10 minit dan aktiviti ini dapat mengekalkan murid untuk memahami dan mengekalkan ingatan tentang pembelajaran. Bahan bantu mengajar untuk aktiviti ini adalah kad imbasan kerja, kertas A4 dan pelekat. Murid perlu melekatkan wang kertas di atas kad imbasan kerja. Guru akan memanggil pelajar untuk memberikan jawapan daripada hasil kerja mereka.
Okey, akhir sekali ialah langkah 5 ada penutup. Guru membuat penilaian dan rumusan. Beberapa orang murid telah menjelaskan tentang pembelajaran hari ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk RPS, saya memilih Sains tahun 1 iaitu Peraturan Bilik Sains. Kemahiran fokus adalah mematuhi Peraturan Bilik Sains. Dalam Ilmu Merentas Kurikulum, EMK adalah nilai iaitu kasih sayang. Ibu melarang anak-anak bermain di dapur kerana terdapat barang yang berbahaya. Kriteria kejayaan adalah yang pertama, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 peraturan bilik sains dengan betul. Kedua, murid dapat menerangkan kepentingan mematuhi bilik sains. Dan yang ketiga adalah murid dapat mengaplikasi peraturan bilik sains berdasarkan aktiviti simulasi yang dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Najwa Adlina binti Hamad, nombor matrik P140104. Untuk penyediaan rancangan pengajian harian, saya telah memilih subjek Bahasa Melayu tahun 2. Tema yang diketengahkan dalam RPH ini ialah kekeluargaan. Tajuk yang dibawa ialah bercuti di Bukit Larut. Kemahiran fokus yang ditekankan dalam RPH ini ialah kemahiran menulis. Objektif RPH ini diharapkan murid dapat menulis perenggan bercuti di Bukit Larut dengan kemas secara individu. Elemen merentas core kurikulum yang diharapkan dapat diterapkan dalam sesi PMP ini ialah kelestarian alam sekitar. Adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menjaga alam sekitar bagi memastikan kurangnya kepupusan flora dan fauna. Seterusnya saya akan pergi kepada langkah pengajaran. Selama 5 minit diperuntukkan untuk set induksi. Bahan bantu mengajar yang digunakan untuk sesi ini ialah koleksi gambar percutian. Murid akan melihat gambar percutian yang dikongsikan oleh guru, kemudian akan adanya sesi soal jawab antara murid dengan guru. Murid akan berceritakan pengalaman mereka bercuti manakala guru akan mengaitkan isi perbincangan dengan topik yang dibawa. Seterusnya, 6 minit diperuntukkan untuk langkah 1. Guru akan mengedarkan brosur percutian yang mengandungi tempat-tempat percutian menarik di Malaysia kepada murid-murid. Kemudian, diteruskan dengan sesi soal jawab berkenaan dengan brosur yang diedarkan sebentar tadi. Sebagai contoh, murid-murid perlu menyenaraikan secara lisan berkenaan dengan tempat percutian yang mereka tahu. Seterusnya, untuk langkah 2, 6 minit diperuntukkan. Langkah 2 ini diteruskan dengan aktiviti membaca di mana akan ada wakil murid membaca petikan bercuti di Bukit Larut dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Setelah selesainya aktiviti membaca, akan ada sesi soal jawab secara ringkaslah berkenaan dengan petikan tadi. Setelah selesai sesi soal jawab, diteruskan pula dengan aktiviti menulis yang memerlukan penglibatan setiap murid-murid. Sewaktu murid-murid menulis, guru akan bergerak daripada meja ke meja untuk melihat dan memantau hasil penulisan murid-murid berkenaan. Di akhir pembelajaran, iaitu selama 5 minit diperuntukkan, murid-murid perlu menceritakan apa yang mereka pelajari. Manakala guru akan merumuskan isi pembelajaran pada hari ini. Bagi murid yang tidak sempat menyalin petikan, ia akan dijadikan sebagai lembaran kerja dan perlu dihantar pada sesi seterusnya untuk disemak oleh guru-guru. Setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.